Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ni tingkatan 4 atur. 4 atur akan belajar ataupun saya bagi nota bidang fiqah berkaitan nota haji dan umrah. Dia tak sempat menyalin hari tu kan. Okey. Okey, nota haji dan umrah. Saya harap semua salin ya. Sebab pagi ni saya ada menanda kertas untuk SPM, PIMA. Jadi untuk dua masa ni tingkatan 4 opal, topaz dan ametis harap dapat mengikuti pembelajaran ni ya. Salin nota dan nanti ada latihan tolong buat ya. Okey. Saya ulang supaya kamu lebih faham iaitu berkaitan perbezaan haji dan umrah ya. Perbezaan. Ni ulang dulu tahu yang hari tu. Okay, saya kecilkan lagi ni tajuk haji dan umrah. Nota yang paling mudah kamu ingat. Ya. Okey, haji dan umrah segi bahasa apa dia? Tujuan dan maksud. Kemudian umrah ialah maksudnya ziarah. Dan dari segi istilah ia mengunjungi Baitullah di Mekah. Mengunjungi apa? Baitullah di Mekah. Bukan mengunjungi shopping mall. Jadi bila itu di bulan-bulan haji, tujuannya apa? Untuk mengerjakan ibadat haji tertentu beserta syarat-syaratnya. Ni tentang haji ya. Ni haji. Dan umrah ialah mengunjungi sama mengunjungi Baitullah di mana? Mekah. Bukannya pergi shopping mall di KL. Salah. Bila? Itu bila-bila masa. Apa tujuannya? Untuk mengerjakan ibadat tertentu sama ni cuma nanti ada beza sikit nanti saya akan terangkan di bawah. Dan juga syarat-syaratnya. Syaratnya Islam, balik, penakal semua ya. Ini perbezaan ingat ya. Kalau dia tanya apakah perbezaan antara haji dan umrah, inilah kamu kena ambil. Ya. Okay, masanya ialah di bulan haji bila-bila masa untuk umrah. Rukun, kalau haji dia ada wukuf, kemudian umrah tiada wukuf. Tengok ni tiada wukuf. Ni ada wukuf. Ingat, umrah tidak ada wukuf. Ini perbezaan. Ini kamu ingat. Kalau tanya perbezaan, ini sahaja kamu kena ingat ya. Okay, seterusnya hukum ya. Saya tukar pada merah. Hukum haji dan umrah adalah wajibul ghanah. Wajib. Seumur hidup hanya sekali sahaja. Kalau buat berkali-kali itu adalah sunat, bukannya wajib. Okay. Jelas ya. Hukum. Kalau hukum mesti dia ada 5 Itu sama ada wajib, harus, sunat, haram, makruh. Itu je hukum. Tak ada hukum-hukum lain daripada tu. Ini sahaja. Jadi hukum haji umrah adalah wajib. Okey, saya nak kamu tengok betul. Saya nak bezakan antara rukun, perkara wajib, syarat haji. Tengok Rukun haji tengok. Rukun haji ni tengok. Perkara wajib haji. Yang ini kita akan belajar kemudian. Yang sekarang ni yang saya akan terangkan ialah rukun haji dahulu. Saya letak di sini perbezaan apa dia rukun, apa dia perkara wajib haji, apa dia syarat. Yang ini kita belajar kemudian. Saya nak fokus yang ini rukun. Maksudnya rukun ialah apabila dia melaksanakannya, maka hajinya adalah lengkap. Tetapi kalau dia tertinggal salah satu, sama ada niat, wukuf, tawaf, sa'i atau cukur dan tidak buat secara urutan, maka hajinya tak sah, maka dia balik dalam keadaan sia-sia. Habis duit, habis belanja, habis tenaga semua, kamu kena buat semula. Ini kena jaga ini kena jaga. Berbeza dengan ini. Ini kamu kalau tak buat sengaja, tak sengaja, sah haji tetapi kena dam. Ini saya akan terangkan. Sekarang fokus ini Ini saya beritahu kamu, niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur. Itu najib, walk to school, carry tempe. Senang aja. Najib, walk to school, carry tempe.
niat, buat wukuf, tu tawaf, skul, sa'i, carry, cukur, tempe. Ingatkan yang ni. Tu adalah sifir dia nak ingat. Ni rukun ya, ni rukun dulu saya terangkan. Ini kemudian. Okey. Okey, yang pertama rukun hajinya ialah niat ihram najib tadi. Niat ihram najib. Okey, niat hajinya ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja saya mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah. Ni tempatan aku berihram. Ahram tu Niat umrah. Ahram tu bihadillahi ta'ala. Umrah ni. Niat umrah. Ini niat haji. Sahaja aku mengerjakan umrah. Dan aku berihram. Bila dah niat macam ni, maksudnya kamu tak boleh melakukan perkara yang dilarang. Yang dilarang termasuk dalam perkara wajib haji. Bukan rukun haji. Ini rukun haji ni. Seterusnya ni ulangan tau. Saya nak kamu fahamkan. Okay. Apakah di pakaian ihram? Pakaian ihram untuk lelaki ialah dua helai kain yang tanpa jahit. Ni satu. Yang tutup aurat dari pusat hingga lutut dan selendang. Pakai selendang ni selendang. Yang ni tutup aurat. Mana nampak kan? Pusat dengan lutut tak nampak kan? Tengok bawah lutut. Pakaian sunat. Warna ni adalah sunat. Kalau warna selain pada putih, maka tak apalah, tak ada masalah. Tak menjejaskan pun umrah haji. Cumanya dia tak dapat pada sunat. Kemudian untuk perempuan, pakaian dia ialah yang menutup aurat kecuali ni muka, ni tangan. Tangan tak wajib tutup. Yang wajib tutup di seluruh badan kecuali kita tengok, tutup aurat kecuali, apa perkataan kecuali muka dan tapak tangan. Itu pakaian ihram. Kemudian rukun haji yang kedua, ingat rukun haji kedua iaitu wukuf. Wukuf. Iaitu berada di seketika di padang Arafah, bukan padang mahsyar. Tengok padang Arafah. Padang mahsyar itu bila dah kiamat. Ingat ya. Okey, gelincir berada di padang Arafah bila iaitu gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, bukan Zulhijjah, sorry ni ya. Zulhijjah 9. Kalau kita kat Malaysia tengah menyambut Aidil Adha. Ingat, tiada wukuf dalam umrah. Dalam umrah tidak ada wukuf. Wukuf hanya dalam haji sahaja. Okey, rukun haji dan umrah yang ketiga iaitu tawaf. Ingat ini rukun haji dan umrah. Tadi rukun haji, wukuf saya tak tulis umrah sebab dalam umrah wukuf tidak ada. Fahamkan ya. Okey, tawaf tu. Maksud tawaf ialah mengelilingi. Mengelilingi Kaabah. Apa yang kelilingin Kaabah? Sebanyak berapa kali? 7 kali pusingan. Dari mana? Hajarul Aswad ni. Tengok. Sudut Hajarul Aswad ni. Dan berakhir pada sudut yang sama. Dia pusing ni kan. Dia pusing. Ni lah tengok. Ni. Ni kan. Daripada Hajarul Aswad sini pusing. Pusing. Sampai 7 kali. Akhirnya berada di sini. Berakhir di sini juga. Kamu bayangkan kamu sendiri pusing 7 sampai sini. Di luar sini ni di luar Masjid Ismail ni. Sini. Okey, jenis tawaf. Jenis tawaf ada 4. Tawaf kudum maksudnya selamat datang. Sebab warna biru. Selamat datang kepada siapa? Kepada si Danish yang baru sampai ke Mekah. Bukan baru sampai ke KL, Mekah. Kemudian ini nama tawaf kudum. Kemudian yang kedua tawaf rukun. Itu wajib. Memang wajib ni Wajib dilakukan. Tak buat maka hajinya atau umrahnya tidak sah. Kemudian tawaf wida. Maksudnya tawaf wida ialah selamat tinggal kepada jenis yang hendak meninggalkan kota Mekah. Dia nak balik atau ke Madinah. Sebab dia nak balik KL atau balik ke Malaysia. Maka dia wajib buat sunat kena buat tawaf wida. Yang terakhir ialah tawaf sunat. Ini bila masa.
ketika menziarahi Masjidil Haram ni bila-bila masa tak apa. Yang ini ni kena buat betul-betul yang 3. Ingat ya, jenis tawaf ada 4. Yang keempat, sa'i school. Sa'i school. School. Ulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tengok ni. Bukit Safa. Kemudian di sana, saya tandakan merah. Bukit Safa sini, tanda merah sini. Sini. Bukit Marwah. Safa dulu baru Marwah. Jangan terbalik. Kawasan bertanda lampu hijau. Di sini. Bila mula berlari-lari anak. Yang lelaki perempuan tidak digalakkan. Memang tak boleh. Lelaki boleh lari-lari anak. Okey, kemudian pusing. 1. Sampai sini 2, sini pada sini. Sini pusing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7 mesti berada di Bukit Marwah. Dia ganjil. Genap ganjil genap. Okey, ingat ya, sa'i apa dia? Berulang alik dari mana? Bukit Safa ke Bukit Marwah. Awak ingat ni je. Ini peristiwa Siti Hajar mencari air untuk anaknya Nabi Ismail masa tu ni kosong. Dia pada masa 7 kali Selain tawaf, ini pun sa'i 7 kali. Kemudian lepas sa'i, ni adalah syarat-syarat sa'i. Okey. Pertama, dia mesti bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Tengok, SM, Safa, Marwah. Kemudian dia mestilah sampai di hujung tempat sa'i dan juga Safa dan Marwah. Jangan tengah-tengah Itu belum lagi lengkap, belum sempurna. Mesti cukup 7 kali dengan yakin. Kalau tak yakin, kamu pusing lagi. Kalau tak yakin 7, kau buat lagi sekali. Lagi 7 kali, mana 14 kali. Insan, kau nak buat kena yakin Okey. Kemudian dilakukan perjalanan biasa. Maksudnya jalan biasa. Santai. Kamu boleh berhenti. Contohnya kamu boleh berhenti dia ada sedikit tempat minum, kamu minum boleh. Tak dosa pun. Sah je ini kalau tak apa. Kalau kamu berlari anak ni, kalau lelaki berlari anak kalau perempuan tak perlu. Okey, hendaklah berniat kerana Allah semata-mata kerana Allah, jangan kerana lain. Jangan kata aku nak 7 kali pusing antara Bukit Safa dan kawan untuk uruskan badan. Itu dah niat lain kan. Niat kerana Allah. Okey, seterusnya yang terakhir. Yang terakhir Okey, tadi bergunting sebenarnya saya dah tersilap tadi. Jadi bergunting itu bergunting bercukur itu apa tadi? Carry tadi tu. Saya dah tersilap dah. Tak apa, saya teruskan. Okey, yang terakhir ialah tertib, iaitu tempe. Hari tempe tadi kan. Tadi bercukur tu kalau bercukur rambut yang nombor 5 tadi Rukun yang kelima itu sekurang-kurangnya 3 helai rambut ini yang kena yang terakhir ialah mesti ikut urutan. Itu melakukan secara urutan. Okey, yang terakhir ialah latihan. Saya nak kamu buat latihan sebab ini ulangan tau. Saya nak kamu fahamkan tajuk ni. Ni sikit je lagi ni. Ni sikit je ni. Nanti tahalul apa semua banyak lagi tu. Penilaiannya ialah kamu cari jawapan, kamu tulis dalam buku latihan, saya pakai SSM melalui penulisan Salin semua ini, ni kamu tandakan R. Kalau dia rukun, R. Kalau dia wajib, kalau kau tak belajar, kamu tahulah kan, mana kan. Okey, nanti kamu buat, lepas tu snack kepada saya. Semua buat tahu, jangan tak buat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.